Saya ingin mengajak tuan-tuan untuk melihat di dalam suratul Anfal pada ayat yang ke 73. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Dan orang-orang yang kafir sebahagiannya menjadi penyokong dan pembela bagi sebahagian yang lain. Jika kamu, yakni umat Islam, tidak melaksanakan perintah Allah, pasti akan berlaku fitnah, yakni kekacauan dan kerosakan yang besar di atas muka bumi. Sedang penonton yang saya muliakan, Al-Quran telah memberikan kepada kita pelbagai maklumat, pelbagai info untuk kita meneruskan kehidupan kita di dalam dunia ini, di atas muka bumi ini. Dan kalau berlaku sesuatu perkara, cuba kita lihat balik, adakah puncanya sebab kita meninggalkan Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Di antara perkara yang kita kadang-kadang lupa, walaupun ianya disebut berulang kali di dalam Al-Quran, bahawa musuh-musuh Islam daripada kalangan kafir tidak akan senang dengan kita sampai bila-bila. Dan mereka saling berhubung, saling membantu ba'duhum awliya'u ba'd. Saling membantu di antara satu sama lain, menyokong di antara satu sama lain untuk merosakkan umat Islam. Sebab itu kita lihat dalam apa keadaan sekalipun, walaupun perkara itu tidak berkaitan dengan mereka, mereka akan masuk. Jadi contohnya kita lihat hari ini, ada golongan orang-orang Islam yang sanggup menukar agama, sanggup mengisytiharkan murtad, keluar daripada Islam misalnya, hanya semata-mata nak jadi perempuan padahal dia lelaki. Sampai dia kata kalau macam ni dia nak keluar Islam lah. Punyanya dia nak jadi perempuan. Dan kita lihat yang menyokong, yang memberikan perlindungan dan sebagainya kepada dia ialah orang-orang kafir. Begitulah dalam soal yang melibatkan macam itu pun mereka bantu. Janji engkau menjadikan Islam dibenci, menjadikan Islam kalah, menjadikan Islam itu tertewas. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, amat malang hari ini apabila umat Islam memandang baik dan menganggap bahawa yang disebut oleh Allah dalam Quran ini tidak berlaku zaman kita. Malah ada yang mengatakan bahawa Yahudi sekarang bukan macam Yahudi dulu. Sekarang dah baik dah. Dia ingat macam babi ke mak. Dulu babi itu haram sebab kotor, kata dia. Sekarang babi dah diternak dalam satu kandang yang dah bersih, diternak dalam kandang yang ada aircon, dibasuh najis dia, dicuci dia. Sekarang dah bersih dah. Dia anggap macam itulah. Dulu babi kotor, sekarang babi bersih. Maka Al-Quran yang dibawa kepada kita, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kita sekadar baca sahaja. Dan Allah Ta'ala sebut, orang kafir ini, perangai dia ialah saling membantu di antara satu sama lain untuk merosakkan Islam. Dan kata Allah, kalau kamu tidak melaksanakan perintah Allah, kamu ikut cakap mereka, maka akan berlakulah fitnah yang besar, akan berlakulah kerosakan yang besar terhadap kamu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard. Akan berlaku kekacauan, kerosakan, fitnah yang besar di atas muka bumi. Dan akan berlakulah wafasadun kabir, kerosakan yang besar. Kita melihat hari ini kerosakan terhadap agama begitu besar. Menakutkan kita. Ya, kita tidak pernah jangka ya sebuah negara yang cukup kononnya mempertahankan sunnah Nabi, hari ini boleh buat macam-macam di tempat mereka. Dibuatkan perayaan, sambutan, konsert, sampai wrestling pun dibuat di tempat mereka. Kita mengharapkan mereka adalah benteng, nak menunjukkan bahawa indahnya Islam.
Tapi sayang tuan-tuan, sedikit demi sedikit telah berlaku fitnah-fitnah yang besar. Jadi sudah sampai masanya kita kembali kepada Al-Quran. Kalau orang kafir itu boleh bekerjasama di antara mereka walaupun berbeza bahasa, walaupun sesama mereka berbeza agama, tetapi mereka boleh bersatu untuk menentang Islam. Kenapa orang Islam tidak boleh sama-sama bersatu untuk mempertahankan Islam? Tahun 1966, sambutan Maulud 1966. Tajuk dia Maulud dan Berzanji. Dia buat satu dokumentari pada tahun 66, gambar hitam putih. Perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Stadium Merdeka menuju ke Masjid Negara Kuala Lumpur pada tahun 66 dan diresmikan oleh masa itu almarhum Sultan Selangor pada masa itu. Yang saya tertarik, Datuk, yang pertama, perarakan yang diadakan di Stadium Merdeka itu, di masa itu dia buat perarakan perhimpunan Tengah Padang tu, orang Cina pun join sekali, orang India pun join sekali buat perarakan. Jadi tahun 66, bagaimana pada masa itu orang Islam buat maulud, sambutan maulid lah sekarang, dulu panggil maulud. Dulu maulud. Melibatkan orang bukan Islam, Datuk. Mereka mempegang sekali spanduk, duduk tengah padang, dengar agung bertitah. Datuk boleh tengok benda ni, saya cukup terkejut. Dan pada malam tu pula diadakan pertandingan berzanji. Saya tengok orang India, dia pun dengar pertandingan berzanji tu. Qari ke apa nama tukang berzanji tu daripada seluruh Malaysia, dia pun duduk sekali dengar waktu malam. Macamlah dia orang faham berzanji itu apa. Tapi dia orang datang. Mereka dengar. Betapa kuatnya pada masa itu, orang bukan Islam pun dia boleh dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu, Datuk, orang perempuan pakai tudung dengan rambut nampak, tak pakai tudung, mari masjid dengar ceramah. Malah yang tukang baca berzanji itu pun tak pakai tudung, separuh ya. Dulu dia kerana Rasulullah apa semua ni. Itu tahun 66. 50 tahun yang lepas, tuan-tuan. 56 tahun yang lepas. 55 tahun yang lepas. Subhanallah. Akibat, dan saya rasa akibat daripada kita duk sambut maulud-maulud ni, tak ada dah orang pergi sambutan maulud, orang perempuan pakai macam tu. Semua hari ni kita lihat orang Islam perempuan kita di Malaysia, majoriti menutup aurat. Salah satunya kesan daripada penghayatan ketika sambutan Maulidur Rasul, ceramah, ustazah, asatizah ni buat kerja ni, ustaz-ustaz ni. Akhirnya hari ni kecintaan dan pengetahuan kita terhadap agama cukup hebat. Bayangkan kalau maulid tidak ada. Dan hari ini akibat daripada ceramah-ceramah pembacaan kitab yang begitu lama bertapak dalam pemikiran orang Islam, kita sendiri rasa tak seronok bila tengok benda-benda maksiat. Kita jadi susah hati, kita jadi sedih, kita jadi takut bila tengok benda-benda maksiat depan mata kita. Sebaliknya orang yang tak ada ceramah maulid, dia kata bid'ah maulid, hari ni pula dengan berbesar hati mengadakan konsert besar-besaran. Kami tak takut dengan benda apa. Nampak tak tuan-tuan kesan tu? Sebab tu saya suka tuan-tuan supaya kita buka dalam surah At-Taubah 101. Allah Ta'ala cerita perangai mereka di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 101 pada juzuk yang ke-11. Jelas Allah Ta'ala sebutkan tentang perkara ini. Sebab itu berkali-kali saya sebut kepada tuan-tuan, kita mengikut Al-Quran, kita mengikut Nabi SAW. Nabi itu kita sebut sebagai akhlak Al-Quran. Apa yang Nabi buat itulah, bukan kita ikut orang, kita ikut Nabi SAW. Maknanya Nabi membawa kepada kita kesempurnaan cara hidup,
kesempurnaan cara hidup, dan benda itu disampaikan melalui hadis-hadis Nabi dan diturunkan kepada kita oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan boleh lihat bagaimana hidup ratusan tahun di bawah penjajahan. Kemudian apabila diberikan kemerdekaan, nak bangunkan balik orang kenal Islam tu macam mana? Selama beratus tahun kita dijajah. British menjajah kita. Kita tolaklah Portugis, Belanda tu, dia tak jajah pun. Tempat lain dia duduk kat Melaka. Tapi British ni dia duduk semua. Dia kontrol kita semua. Bagaimana kita nak hidup selepas itu, selepas merdeka? Macam mana nak bawa orang kepada Quran, macam mana nak bawa orang pada Islam, cabaran cukup kuat. Sebab tu kita tak heran pada peringkat awal buat pertandingan Al-Quran tilawah, dulu panggil musabaqah. Pakat turun semua nak dengar musabaqah. Bukannya ada TV pun, dengar radio ya musabaqah. Tengok Ismail Hashim, Uragayah Sulong. Kita duduk dengar tu. Kesan dia tu tuan-tuan. Kesan dia. Makan masa lama. Begitulah bila buat maulud. Bila kita tengok disiarkan dalam YouTube, tajuk dia retrospektif cinema, tajuk dia maulud dan berzanji. Baru kita nampak. Itulah kesan daripada sambutan Maulid Nabi. Orang mula kenal apa dia cara hidup Nabi, apa dia ajaran Nabi Muhammad setelah ditutup puluhan ratusan tahun oleh penjajah. Dan kesan dia sekarang ni tuan-tuan, cuba kita lihat. Kita cukup sensitif bila berkaitan dengan Nabi SAW. Cukup sayang kita. Memang di tempat kita ni pun ada konsert. Tempat kita ni pun ada benda-benda tu, kita tak nafikan. Tetapi kita sangat luar biasa kalau tengok yang datang tu berjubah, duk menari terlompat tu benda tak boleh. Kita ni Ustaz Datuk berjubah ni, orang tu imam baikai kita ni. Tu imam kalau tak mari, tak makan nasi kita. Kan? Dia macam doa tak mari, duk tunggu tu imam. Dia mari tu dengan jubah, dengan kemas. Rupa-rupanya jubah tempat depa tu tuan-tuan, buat joget lagi perempuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, begitulah kesan. Bagaimana bila kita buat ceramah, buat kuliah pembacaan, kesan yang kita boleh lihat hari ini. Berbeza di antara dua keadaan. Berbezanya tahun 66 sampai sekarang 2021. Kesan daripada kita menghayati akhlak Nabi SAW, ajaran Nabi. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, kita hendaklah mencintai Nabi SAW. Dan mencintai kepada Nabi ini terlalu luas cara mencintainya. Terlalu luas. Macam Ustaz sebutkan tadi, Prof sebutkan tadi, mengikut keadaan kita pada masa sesuatu tempat. Ya, zaman kita kadang-kadang. Selagi mana tidak ada satu dalil pensyariatan yang mengharamkan perkara itu. Macam kita sayang pada isteri kita. Kita sayang pada isteri kita bukan setakat sambutan hari jadi dia. Kita sayang kepada isteri kita setiap hari, setiap saat. Tetapi pada satu hari dalam kehidupan kita, setahun, kita akan bawa dia berjalan. Pergi tepi tasik, makan nasi Arab, sambut hari jadi dia, bagi hadiah. Bagi rantai, bagi gelang, umpamanya. Bagi sekarang ni, bagi belon. Kan, bagi belon, kemudian ada duit pula dalam kotak, tarik panjang kan. Sekarang trend sekarang ni. Apa perasaan isteri tadi bila suami buat macam tu? Dia sayang dekat isteri dia setiap saat. Tetapi ada satu hari yang dirayakan khas untuk itu, lebih sikit. Apa dia? Nama dia hari jadi isteri. Kalau kita kata bahawa tak boleh merayakan hari jadi Nabi Muhammad, apa hukum pula merayakan hari jadi isteri kita? Apa hukum merayakan hari jadi suami kita? Sudah pastinya juga haram. Tapi hari jadi orang besar tak apa. Ini masalah kita ni. Jadi setiap hari kita sayang. Tapi ada satu hari kita tak rayakan hari jadi isteri Ustaz Ahmad tiap-tiap hari. Kalau kita rayakan juga tak jadi kerja. Sebab tu dia cuma hari dia lahir saja kita rayakan. Hari dia lahir yang kita rayakan. Kadang-kadang kita merayakan hari lahir opah kita.
Kita hari jadi opah kita. Cuba tanya opah kita tu. Opah dalam IC, umur opah 102 tahun. Dalam IC. Tapi kalau tengok opah ni baru 80 lebih. Mak pun usia 50 lebih. Opah mungkin 80 lebih. Takkan opah 100 lebih apa? Biar benar apa? Mak pun umur baru 50 lebih. Opah 120. Takkan umur opah 70 beranak ke mak biar betul. Apa jawab opah? Mana aku tahu mula-mula demo nak daftar masa buat IC. Mana apa tahu apa belasah je lah tahu. Sebab tu orang tua-tua dulu, mana dia ingat tarikh lahir dia, dia ikut suka pendaftaran tu sajalah. Sebab tu kita tak heran nama pun macam-macam tulisnya. Yang tulis tu pun, pegawai yang tulis tu pun orang Sing mana ke, dia tulis dia ikut bahasa dia. Tarikh dia pun tak ingat. Tapi yang opah ingat, opah ni umur sekian-sekian hari bulan. Yang itu yang disepakati pada dia. Jadi buat apa kita nak timbulkan yang ini. Sambut hari jadi itu pun setiap hari kita sambut. Bankrupt kita Ustaz Ahmad. Bankrupt tiap-tiap hari tarik duit. Tak bankrupt suami dia bagi hadiah belon. Bankrupt. Jadi kita rayakan sehari. Sebab ada orang tanya, kenapa engkau sambut Nabi Muhammad sayang pada sehari, setahun, sekali? Dia kena sayang setiap saat. Itu saya bagi dengan tadi. Engkau sayang isteri engkau pun setiap saat. Tapi sekali dalam setahun engkau bagi hadiah pada dia. Kau rayakan dia. Maknanya kita tak buat tiap-tiap hari. Itu keadaannya. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, mencintai isteri. Ustaz Ahmad mencintai isteri macam-macam. Ada lagu yang dikarang khas untuk isteri. Ustaz Ahmad punya. Lagu ni untuk dia aja. Isteriku. Isteriku ketika ketawa, senyumnya pendek sahaja, semacam direkam. Dia untuk isteri dia. Ada orang yang bubuh nama teratak isteri dia. Isteri dia nama Maznah. Dia nama Daud, teratak Mazda. Dia bubuh situ contohnya. Dia namakan rumah dengan nama isteri dia. Ada orang yang cinta pada isteri dia. Tiap-tiap kali dia nak berhadapan dengan isteri dia, dia pakai cantik-cantik, dia layan cantik-cantik. Banyak, bukan satu saja. Begitulah juga cara kita mencintai Nabi SAW dengan banyak cara. Selagi mana cara itu tidak jadi haram, tidak melampau-lampau, jadi silakan. Maka apa yang kita perbuatkan pada hari ini ialah untuk orang kenal akhlak Nabi Muhammad. Orang kenal keluarga Nabi Muhammad. Maka buat apa kita nak bantah? Sebaliknya kita kena menyokong macam mana untuk kita mengajak orang lain lebih mengenali Rasulullah SAW. Bukannya mengajak orang jauh daripada Nabi dan akhirnya ada orang yang membenci Nabi SAW. Saya lihat ada ucapan orang besar di negara lain. Dalam ucapan yang keluar dalam Facebook, keluar dalam YouTube, keluar dalam media sosial sekarang tadi. Dia keluar. Dia tanya, pada abad yang ke-21, siapakah yang membangunkan negeri kita? Adakah Nabi mulia Nabi Muhammad ataupun ... Cuba tanya, siapakah yang membangunkan negara kita? Adakah Nabi Muhammad ataupun pemimpin kita? Bangun hamba Allah ni jawab, pemimpin kita lah, bukan Nabi yang bangunkan negara kita. Tuan-tuan rasa apa bila dibuat perbandingan Nabi dengan manusia biasa? Sedangkan dalam YouTube juga tunjuk bagaimana bapa dia ketika melawat makam Nabi. Bapa dia pemimpin pada masa itu. Pergi melawat makam Nabi di Madinah. Dia tanya pada raja di Mekah, raja Saudi, mana dia makam Rasulullah? Ditunjuk tu makam. Segala pingat kebesaran dia buang pada masa itu. Dia sujud di Raudah, dia semayang di Raudah, dia menghadap Nabi Muhammad punya makam. Bila orang tanya kenapa hang buang segala kelengkapan, pingat-pingat dia pakai baju tentera, kenapa? Tidak selayaknya aku pakai pakaian ini di hadapan Nabi SAW, depan makam Nabi SAW. Aku ni tak ada apa nak dibandingkan dengan Nabi.
Tapi bila mari pada anak dia, dia tanya pula, siapa yang bangunkan negara ini? Adakah Nabi Muhammad atau siapa? Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Kesan apabila manusia jauh daripada Nabi, dia mula menganggap bahawa Nabi itu tidak ada apa-apa sumbangan. Malah lebih malang lagi, dia mula memusuhi Nabi SAW dengan mengatakan ajaran Nabi tak betul. Tadi saya buat satu program, Datuk, dengan satu kumpulan masyarakat di luar negara, bukan di Malaysia pagi tadi. Saya buat di luar negara. Mereka kumpulkan orang Malaysia di sana, buat program Google Meet dengan mereka tadi. Antara ajaran yang dipersoalkan kepada mereka oleh orang-orang di sana, dia kata, kenapa orang perempuan Islam ketika haid tidak dibolehkan sembahyang? Ini merupakan diskriminasi terhadap orang perempuan dalam agama Islam. Kalau orang laki-laki boleh sembahyang, kenapa perempuan tak boleh sembahyang? Kenapa perempuan haid dihinakan? Subhanallah. Tuan-tuan yang saya muliakan, cuba tuan-tuan lihat, jalan orang nak memusuhi Islam, jalan orang nak menjauhkan daripada Islam cukup banyak. Dan di antara yang mereka attack ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia attack macam-macam. Attack kenapa Nabi kahwin ramai? Kenapa Nabi kahwin dengan budak kecil? Budak remaja, kata dia Siti Aisyah tu budak. Jadi kalau kita tidak mengetahui tentang kisah sebenarnya, macam mana kita nak mempertahankan Nabi Muhammad? Dan akhirnya hari ini kita dengar orang Islam kita sendiri mula mempertikaikan Nabi Muhammad. Saya pernah dengar bagaimana orang Islam kita mempertikaikan Nabi Muhammad. Mengatakan Nabi Muhammad bukan seorang suami yang baik, seorang bapa yang baik, kerana meninggalkan anak-anaknya dengan Khadijah dan berkhaluat di atas gua Hira. Duduk beruzlah di sana atas gua Hira tu, tinggalkan Khadijah, bela anak-anak. Kalau dia seorang yang bertanggungjawab, dia mesti duduk dengan anak dia, Siti Khadijah dengan isteri dia. Kenapa Nabi naik di atas? Ini bukan contoh suami yang baik. Astaghfirullahalazim. Bayangkan dia bercakap bahawa Nabi Muhammad bukan contoh teladan yang baik. Pada masa itu umur Nabi 40 tahun. 40 tahun. Persoalan yang kena jawab ialah 40 tahun itu anak-anak Nabi besar mana? Umur Nabi kahwin 25. Diangkat menjadi Rasul 40 tahun ketika terima wahyu. Anak Nabi masa tu umur berapa? Ini soalan dia. Dia tak belajar tentang sirah. Akhirnya dia mengutuk Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad bukan seorang bapa yang bertanggungjawab. Duduk dalam gua, berduduk di sana, bersunyi-sunyian di sana, hak tinggal dengan isteri. Tuan-tuan, kalaulah kita tak cerita apa sebenarnya, maka orang ini akan masuk dalam masyarakat kita. Dan apa akan jadi? Mereka memusuhi Nabi SAW dengan mengutuk Nabi, dengan mempertikaikan Nabi. Lalu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Hud ayat 89. Allah bagi peringatan. Akibat daripada memusuhi Nabi SAW, mempertikaikan Nabi, mengutuk Nabi, menghina Nabi, apa jadi? Wa ya qaumi la yukhrij wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin au qauma Hudin au qauma Salih. Allah Ta'ala sebut, wa ya qaum, wahai kaumku, la yajrimannakum shiqaqi, janganlah kamu ni memusuhi terhadap aku. La yajrimannakum shiqaqi, kamu jangan duk musuh pada aku. Ay yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin, nanti kamu akan ditimpakan bencana seperti mana bencana yang menimpa kaum Nabi Nuh, atau kaum Hud, ataupun kaum Nabi Hud, atau kaum Saleh, ataupun kaum Nabi Saleh. Jadi Allah bagi peringatan. Akibat daripada mengutuk, mempertikai, memperlekeh, memusuhi Rasulullah,
azab, musibah akan sampai kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, mari kita hentikan polemik-polemik yang tidak menguntungkan kita. Sebaliknya kita bersatu bagaimana nak memahamkan, menanamkan perasaan cinta kepada Nabi, kepada umat Islam di negara kita. Itu lebih diutamakan dengan memperbanyakkan kisah tentang akhlak, perjuangan, sirah Nabi supaya mereka faham dan tahu cerita sebenarnya. Bukan mereka tahu berdasarkan akal ataupun diambil daripada penulisan-penulisan orang-orang yang memang dah tak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.